Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita mati Allah berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan perbincangan kita mati Allah masih lagi dalam bab berkaitan dengan kitabus salah, dalam berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan salat, iaitu pada pagi ini kita sambung salat sunat. Kita dah ambil sebelum ni sunat-sunat mengiringi salat fardu, yang mana kita dah jelaskan salat-salat sunat rawatib yang dipanggil yang mengiringi sunat rawatib yang mengiringi salat fardu. Terdapat 12 rakaat yang mana sunatnya adalah sunat muakkad untuk kita laksanakan, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, ataupun 4 rakaat mengikut riwayat yang lain. Yang keduanya, riwayat keduanya adalah 4 rakaat dibuat berasingan 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Maka itu 12 rakaat semuanya, tuan-tuan mati Allah, sunat muakkadah. Dan juga kita dah ambil di situ, kita kata ada juga sunat-sunat yang tidak muakkad, iaitu antaranya ialah 2 rakaat tambahan selepas zuhur, kemudian 4 rakaat ataupun 2 rakaat sebelum asar, kemudian sebelum maghrib 2 rakaat sebelum isyak. Itu antara tambahan-tambahan yang ada. Jadi dalam hati Allah, dan kita juga telah kupaskan sedikit berkaitan dengan salat qabliyah, qabliyah Jumaat. Mana dalam mazhab Syafi'i adanya qabliyah Jumaat, berbanding dengan mazhab lain menyatakan tidak ada qabliyah sebelum Jumaat. Sebab mazhab Syafi'i melihat bahawa salat Jumaat itu adalah ganti kepada salat zuhur. Maka bila ganti kepada salat zuhur, mengambil hukum salat zuhur adanya qabliyah dan adanya ba'diyah. Itu khilaf di sisi ulama. Dan tetapi yang dipersetujui oleh para ulama ialah salat sunat ba'diyah Jumaat yang dilaksanakan. Ada riwayat Nabi buat 2 rakaat, ada riwayat Nabi buat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi di situ nama Allah dipanggil rawatib yang mengiringi salat fardu. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala di sini kita kata apa perbincangannya, sambungannya ialah berkaitan dengan sunat-sunat rawatib yang tidak mengikut salat fardu. Kita ada sunat-sunat yang tidak mengikut fardu. Contohnya nama Allah ialah pertama sekali sunat witir. Sunat witir. Sunat witir nama Allah Subhanahu wa taala antara sunat yang paling utama lah. Kita selepas salat yang mengiringi salat fardu. Nama pun witir, maksud salat witir itu adalah ganjil. Dan salat sunat witir ini tidak disunatkan berjamaah kecuali pada bulan Ramadan, dan ia dituntut dengan ijma' ulama dan dijadikan ganjil kerana kepentingannya. Maka hukumnya adalah sunat muakkadah dan dinamakan demikian kerana ditutup dengan 1 rakaat, berbeza dengan salat-salat yang lain. Asalnya daripada sabda Rasulullah SAW, wahai sekalian ahlul Quran,
berwitirlah kamu, maka sesungguhnya Allah menyukai witir. Dalam hadis yang diriwayatkan yang disebut dan diriwayatkan daripada Abu Daud rahimahullahu taala dan juga Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Witir ni sunat, bukannya wajib, berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, witir itu hak, al-witru hak. Sesiapa yang suka berwitir dengan 5 rakaat maka lakukanlah. Siapa yang suka berwitir dengan 3 rakaat maka lakukanlah. Dan sesiapa yang suka berwitir dengan 1 rakaat maka lakukanlah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili thalathan." Nabi telah wasiatkan kepada aku 3 perkara, antaranya yang disebut ialah an utir qabla an anam. Aku salat witir dahulu sebelum aku tidur. Maka itu semua nama Allah adalah menjelaskan kepada kita tuntutan-tuntutan berkaitan dengan salat witir. Cuma perbincangan yang lepas, bila saya dah sebutkan sedikit nama Allah kaifiyah, yang mana bilangan rakaatnya paling maksimum ialah sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat, dan perlu dibuat dengan 2 rakaat, boleh dibuat dengan 2 rakaat dan plus 1, ataupun macam Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, kemudian dibuat 3 rakaat. Dan boleh dibuat 11 rakaat terus. Boleh dibuat, kalau nak buat 5 rakaat terus pun boleh. Nak buat 7 rakaat terus pun boleh. Tapi kalau buat seorang-seorang tak apalah, tak payah nak buat secara berjamaah, katakan. Sebab kalau berjamaah ni takut orang yang tak tahu, jadi timbul fitnah pula dalam masyarakat, kalau ramai yang tak tahu. Jadi macam Allah, kita nak buat 3 direct tu pun dulu sampai orang tuduh macam-macam, Wahabi lah apalah kan. Sedang benda itu ada warid dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah bincangkan yang lepas, baru saya ingat yang kita dah ambil dah solat witir. Yang lepas juga kita dah ambil tuan, bahawa solat witir itu 2 rakaat yang pertama itu kalau kita buat berasingan, maknanya 2 plus 1, 2 rakaat itu ada sebagian ulama, antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tak silap saya kalau tak silap, dia niatnya ialah muqaddimah kepada salat witir. Ini dipanggil muqaddimah salat witir. Dia tak boleh niat sebagai witir sebab 2 rakaat, bilangannya tu 2 rakaat. Sebab witir ni ganjil, dia salatnya ganjil. Kalau dia sembahyang 2 rakaat, dia niat witir, maka tak kena. Sebab tu berbincangan di ulama, antaranya ada pandangan yang mengatakan bahawa dia niatkan muqaddimah kepada witir. Dipanggil muqaddimah kepada witir. Jadi 2 rakaat. So 2 rakaat yang 1 salam, 2 rakaat 1 salam itu dalam salat witir, makanya diniatkan sebagai muqaddimah. Ada juga pandangan yang mengatakan boleh diniatkan sebagai witir kerana dengan tujuannya, dengan qasad, dengan niat untuk nak buat memang keseluruhannya itu adalah witir. Cuma itu ada perbahasan di sisi ulama. Wallahu a'lam. Pandangan yang bagi saya kita kata yang lebih tepat dikatakan ialah dengan berniatkan muqaddimah kepada witir. Tapi kalau niat kalau buat 3 rakaat direct, hanya perlu niat salat witir 3 rakaat, sebab memang sudah tentunya ganjil bilangannya. Dan witir ini memang Allah disunatkan kita buat pada akhir hari, iaitu akhir malam. Akhir malam ni iaitu sebelum subuh. Tapi ada setengah orang tidak mampu untuk nak melakukan itu, dia boleh buat lebih awal. Itu selepas isyak. Waktu paling awal untuk seorang itu melakukan solat witir ialah selepas salat isyak. Ini bermaksud kalau seorang itu buat jamak takdim, ini dibuat jamak takdim maghrib dengan isyak, maka selepas dia salat jamak takdim itu boleh dilakukan salat witir, as long as selepas salat isyak. Selepas salat isyak maka boleh, walaupun belum masuk lagi waktu salat isyak. Tapi kenapa boleh tak? Sebab dia dah jamak takdim.
So dia buat tu tetap lepas isyak, menyatakan maka hukumnya dibolehkan. Baik, kemudian macam Allah Subhanahu wa taala salat witir tu juga kita dah bincangkan sebelum ni. So kita terus pergi kepada salat sunat yang berikutnya, iaitu tahiyatul masjid. Ada tahiyatul masjid, nonton macam Allah Subhanahu wa taala ni kita kata hukumnya adalah sunat. Asalnya dia adalah sunat. Dan Nabi SAW, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarqa' rak'ataini. Apabila seorang itu masuk masjid, maka dia jangan duduk sehinggalah dia salat sunat 2 rakaat. Dia salat, dia rukuk 2 kali rukuk, maknanya salat sunat 2 rakaat. Jadi sunat tahiyatul masjid ini bertukar menjadi sunat yang muakkadah, kata ulama, pada hari Jumaat, sebelum solat Jumaat. Maknanya solat sunat itu dia solat sunat tahiyatul masjid menjadi lebih dituntut, dipanggil sunat muakkadah berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi sedang berkhutbah, datang seorang sahabat Nabi SAW duduk, maka Nabi tanyakan kepada dia, sallaita raka'atain ya fulan, kamu dah semayang ke 2 rakaat wahai fulan? Qal la, lam, maknanya dia kata belum, tak, dia tak semayang lagi 2 rakaat. Nabi arahkan, qum salli raka'atain, bangun semayanglah 2 rakaat. Seolah bagi syarat bahawa hari Jumaat kepentingan untuk salat tahiyatul masjid itu lebih lebih tinggi berbanding dengan hari-hari yang lain. Itu pandangan dia sisi ulama yang ada. Taib, kemudian macam Allah Subhanahu wa taala untuk antara sunnah, antara yang menjadi kebiasaan ketika melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid ini, cukup dengan dia membaca pada surah pada rakaat pertama surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua dengan membaca surah selepas Fatihah dibaca dengan surah Al-Ikhlas. Yang menjadi isu hari ini, antara isu-isu yang dibangkitkan ialah waktu azan berkumandang. Ramai yang menunggu ketika azan berkumandang. Dulu duduk berdiri, ataupun macam Allah, kita kata khususnya hari Jumaat, bila azannya pun ramai yang berdiri menunggu azan. Dan di sini macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata apa yang perlu dibuat, jawab azan dahulu ke salat sunat tahiyatul masjid? Maka perbincangan yang berlaku di sisi ulama, seingat saya macam Allah, mereka menyuruh kita lakukan dahulu sunat tahiyatul masjid walaupun kita kata azan sedang berkumandang. So tidak salah untuk kita buat salat sunat tahiyatul masjid. Jadi silakan, jangan tunggu sambil berdiri nak jawab azan. Kita masuk masjid, adab yang pertamanya ialah kita salat sunat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang itu kita kata kalau tak boleh lewatkan, katakan, maka kita kena salat sunat tahiyatul masjid dahulu, dan selepas tu untuk jawab azan itu boleh dibuat walaupun dah terlepas, kita dah lepas bagi salam, azan pun habis. Jadi kita boleh jawab qada istilahnya, katakan kita boleh ulang balik Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ila akhirih. Kita boleh ulang dan kita boleh jawab azan itu walaupun azan telah berlalu, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, itu berkaitan dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh di plus, katalah dia ada sunat wudu, dia ada sunat qabliyah, dan dia ada sunat tahiyatul masjid, maka boleh digabung ketiga-tiga tadi dalam satu perbuatan dengan niatlah. Kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu mesti disertakan dengan niat. Bila seorang itu harus dibuat begitu, maknanya bila dia masuk je masjid, aku nak diniat dalam hatinya nak semayang wudu, nak semayang sunat wudu, nak semayang sunat tahiyatul masjid, nak semayang qabliyah zuhur ataupun maghrib, suatu dengannya, maka boleh, memang dibenarkan untuk dia combinekan ibadat itu dengan syarat ibadat tu sama level.
Sunat dengan sunat saja. Adapun wajib tak boleh. Sunat dengan wajib tak boleh. Sunat dengan sunat sahaja, nyatakan. Sunat dengan sunat boleh digabung, tak ada masalah. Dasar kaedah kata iza ijtama'a ibadatani min jinsin wahid wa laysa ihdahuma ala jihatil qada waqtu fi fi'li ahadihima. Apabila amalan itu sama, boleh iza ijtama'a, terhimpun dalam satu ketika, wa laysa ihdahuma ala jihatil qada, bukan salah satunya qada, bukan salah satunya wajib, maka mati Allah cukup dibuat satu, tapi dengan niat yang kesemuanya dengan niat untuk sunat-sunat yang lain. Dan tentulah afdalnya berasinganlah, buat asing-asing sunat. Bila katalah orang tanya, ustaz, sekarang ni ustaz tadi ada 3 tahiyatul masjid, sunat wudu dan sunat kita panggil qabliyah. Antara sunat wudu dengan sunat tahiyatul masjid, mana yang kita kena dahulukan? Kita dahulukan tahiyatul masjid. Tapi kalau orang masuk, dia sembahyang sunat wudu, dan lepas tu tuan-tuan, adakah perlu dia sembahyang tahiyatul masjid? Tak perlu. Sebab dah mencukupi untuk dia dua rakaat. Sebab itu kita kata, kalau dia masuk, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid dahulu, dan kemudian dia boleh buat sembahyang sunat wudu, dan boleh buat lagi sembahyang sunat kita kata sunat qabliyah tadi, tak ada masalah, katakan. Wallahu a'lam. Jadi kita kata biasanya kalau sebab tu, kalau dapat wudu itu salat di rumah, 2 rakaat kita wudu di rumah, sembahyang sunat wudu di rumah, kemudian datang masjid, dia katakan datang surau untuk kita buat tahiyatul masjid. Ataupun sunat qabliyah juga dibuat di rumah. Jika berkesempatan rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan surau, dia katakan, so sembahyang wudu dengan qabliyah di rumah, maka datang masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid saja. Wallahu a'lam bissawab. Dan antara yang kita bangkitkan sebelum ni juga kita kata isu berkaitan dengan tasmiyah, penamaan masjid itu. Adakah surau boleh kita salat tahiyatul masjid ataupun tidak? Kita dah bincangkan yang lepas dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam kitab fiqh, setengah-setengah kitab fiqh diletak ahkamul masjid, hukum hakam berkaitan dengan masjid. Maka di sana diletakkan antaranya ialah tahiyatul masjid, ataupun pengistilahan masjid itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala ialah tanah bangunan wakaf yang didirikan di atas tanah wakaf yang adanya padanya salat fardu umum, begitu. Bila adanya bangunan wakaf, adanya dibina di atas tanah wakaf dan adanya salat fardu, maka boleh ditakdirkan sebagai masjid. Cuma kalau kita balik kepada uruf kita di Selangor ni tuan-tuan mati Allah, khususnya di negeri Selangor, uruf di negeri Selangor, surau is surau, masjid is masjid. Surau bukan masjid. Itu istilah uruf kita di Malaysia. Tapi kalau ada orang nak strict pada, ataupun dia nak juga pegang pada apa yang ada disebut dalam kitab fiqh, ya terpulang. Yang tak nak terpulang. Sebab benda tu ada istilah gini, ada istilah gini. Ada yang nak pandangan yang begini, ada pandangan yang begini. Cuma saya jelaskan di sini supaya kita tidak kata berbalah ataupun sebagainya, kerana takrifan itu kembali kepada uruf di kita di negeri Selangor ni, katakan. Cuma janganlah kata kalau orang sembahyang sunat tahiyatul masjid di surau kita ni, katakan ada sembahyang sunat tahiyatul masjid contoh. Ada. Jangan sampai kamu berdosa kamu sembahyang kat ni tahiyatul masjid kat surau. Jangan sampai gitulah. Sebab benda tu tidaklah sampai kata tahap dosa. Ada. Kalaupun dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, nyatakan di di surau, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah kadang-kadang ialah hati-hati. Ada. Baik. Kemudian kita nak ambil sunat yang berikutnya adalah sunat duha. Sunat duha berikutnya macam Allah juga termasuk dalam sunat-sunat yang muakkad, termasuk sunat muakkad, sunat yang dituntut dalam jasad kita ni, dalam badan kita ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, terdapat 360 sendi.
360 sendi. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Cuma kita kata betul ke tak betul, tetap hukumnya betul sebab Nabi dah kata. Nabi dah kata, dah hadis tu sahih dan sebagainya. Walaupun medik kata tak, medik pun tak tahu, medik kata lebih daripada itu, tapi kita sebab ada nas hadis Nabi SAW yang merupakan tapi biasanya kalau Nabi dah sebut begitu, maka tidak medik pun tidak akan bercanggah dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi 360 sendi ni tuan-tuan, setiap pagi sepatutnya kita kena lepaskan, istilahnya lah kita kata dalam bahasa kita, bahasa mudah dalam hati Allah, untuk kita nak bebaskan setiap sendi kita ni, tak boleh tidak kena bersedekah untuknya. Bersedekah maksud kat sini ialah kena bertasbih untuk setiap sendi tadi, untuk bertahmid, bertakbir, katakan bagi kita kata istilahnya tanda bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bergerak lah. Jadi banyaklah juga nak buat tu, katakan sampai 360. Cukup kata Rasulullah SAW, cukup untuk dia gantikan sedekah-sedekah tadi hanya dengan melaksanakan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Wallahu a'lam. Dan itu juga yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sebut dalam hadis Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili thalathan." Nabi telah wasiatkan aku 3 perkara, iaitu an asum, aku berpuasa 3 hari setiap bulan pada hari putih, dan aku salat duha, dan aku salat witir sebelum aku tidur. Menyatakan an utir qabla an anam. Jadi 3 perkara yang merupakan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, puasa setiap bulan 3 kali, iaitu hari putih 13, 14 dan 15 setiap kali bulan Islam, dan salat sunat duha, begitu juga salat sunat witir sebelum tidur. Taib, sekurang-kurangnya duha itu ialah 2 rakaat. Sekurang-kurang duhanya itu ialah 2 rakaat, dan sekurang-kurang yang sempurna itu 4 rakaat, yang lebih sempurna daripadanya 6 rakaat, yang lebih afdal 8 rakaat, maksimum 12 rakaat. Maksimum 12 rakaat. Berdasarkan hadis daripada Ummu Hani radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW sembahyang duha 8 rakaat, baginda memberi salam setiap 2 rakaat. Nabi beri salam setiap 2 rakaat. Wallahu a'lam. Salat sunat duha ini dipanggil sunat awabin. Sunat awabin juga dipanggil sunat awabin. Orang itu awabin, mana orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu untuk salat sunat duha ni ialah di antara selepas terbitnya matahari kadar segala, mana sehinggalah ataupun waktu syuruk itu, dan sehinggalah berakhirnya sebelum zuhur. Masuk je waktu syuruk, kita dah boleh dah sembahyang sunat duha. Ada sebagian ulama dia kata syuruk itu adalah awal waktu duha. Tetapi kita dalam kebiasaan amalan masyarakat Melayu kita, syuruk itu memang ada hadis Nabi SAW. Nabi sembahyang sunat 2 rakaat selepas subuh tu, dia ada selepas matahari terbit, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Dan sebagian ulama mengatakan itu dipanggil sunat isyraq. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, itu adalah duha, ataupun yang dipanggil awal waktu duha. So ada khilaf di ulama. Yang mengatakan itu sunat isyraq, makna dia berasingan dengan sunat duha. Yang mengatakan sunat duha, sunat isyraq yang diamalkan itu sebenarnya adalah sunat duha yang dilaksanakan paling awal waktu. Wallahu a'lam. Itu khilaf lah, kita katakan adakah itu salat sunat duha ataupun tidak, ataupun salat sunat yang berasingan. Jadi la musyahah, kita katakan tak ada masalah kat situ. Boleh nak laksanakan sunat isyraq ataupun sunat duha. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya, ia kata
Sunat duha ni antara yang kita kata yang dituntut untuk kita lakukan, dapat jika kita dapat mengamalkannya, maka itu adalah sangat-sangat baik. Nabi untuk sunat duha ni dia lakukan sepanjang selagi dia tidak musafir. Kalau dia musafir, dia tak buatlah, nyatakan sunat duha, berbanding dengan sunat dipanggil sunat witir dan sunat qabliyah subuh. Nabi tak pernah tinggal walaupun ketika musafir, nyatakan. Sunat duha nanti Allah Subhanahu wa taala, kalau istilahnya adalah yang awal tadi saya kata dia sunat rawatib, maka sunat sunat muakkadah boleh diqada jika kita memang menjadi rutin kita lakukan. Cuma kalau kita lupalah, kita lupa, Allah bagi tadi tak buat sembahyang sunat duha, teringat lepas zuhur, maka tidak salah untuk dia qada untuk sunat duha tadi, kerana dalam fiqh Syafi'i sunat muakkadah boleh diqada, katakan boleh diqada. Baik, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala sunat istikharah, sembahyang sunat istikharah. Sembahyang sunat istikharah ini sembahyang sunat minta petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala jika ada pilihan di antara dua. Harus, bahkan disunatkan kita untuk melaksanakan sunat yang dipanggil sunat istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini panggil sunat istikharah. Rakaat pertama dibaca dengan surah Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua dibaca dengan surah Al-Ikhlas. Lalu berdoa dia kepada Allah setelah selesai salat dengan doa yang ma'thur daripada Nabi, yang ma'thur. Kemudian selepas istikharah hendaklah melakukan apa yang dadanya lapang dengannya, maka sesungguhnya Allah akan melapangkan dadanya terhadap perkara yang diinginkan, dan ada disebutkan hajatnya dalam doa, dan jika tidak maka jangan dilakukannya. Jadi di sini nama Allah Subhanahu wa taala, Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW mengajar kami salat istikharah pada seluruh perkara, seperti baginda mengajar kami seperti mana Nabi mengajar kami surah dalam Al-Quran. Baginda bersabda, apabila seorang dari kamu hendak melakukan satu perkara, maka salatlah 2 rakaat dari selain salat fardu, kemudiannya berdoa. Kalau kita nak buat satu perkara, tuan-tuan, satu perkara penting, kalau macam kata contohlah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia nak masukkan satu hadis dalam kitab ni, dan sebelum dimasukkan hadis dalam kitab dia, tuan-tuan, dia akan salat sunat 2 rakaat. Salat sunat istikharah ni bukan semata-mata kita berada dalam situasi pilih di antara dua je, tak semestinya. Salat sunat istikharah juga boleh dilaksanakan apabila kita nak buat satu perkara yang penting. Satu perkara yang penting. So satu perkara yang penting itu, di situlah kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dalam hadis dalam hadis Ibn Hibban dan juga riwayat Bukhari, katakan mungkin juga dalam disebut juga dalam riwayat Ibnu Majah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu dengan pengetahuanmu, dan memohon kekuatan dengan kudratmu. Aku memohon dari limpah kurniamu yang besar, maka sesungguhnya engkau maha berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui akan aku dan aku tidak mengetahui, dan engkau maha mengetahui yang ghaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini, dia kena sebut apa yang nak dihajatkan tu, mendatangkan kebaikan bagiku pada agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, urusan dunia dan akhiratku, maka berilah kekuatan bagiku dengannya, dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkatilah aku padanya.
Dan jika engkau mengetahui bahawa perkara ini mendatangkan keburukan bagiku pada agama, kehidupan dan kesudahan urusanku, atau mengatakan urusan dunia dan akhiratku, maka jauhkanlah ia daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya, dan takdirkanlah bagiku kebaikan di mana sahaja kemudiannya, jadilah aku rela redha dengannya. Itu yang disebut oleh Allah dalam boleh baca ketika selesai ataupun selepas selesai daripada solat sunat. Wallahu a'lam. Selesai solat sunat. Apa dia? Tak dengar. Duha, waktu solat istikharah, yes, bebas. Bila-bila masa pun boleh dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Boleh dilakukan bila-bila masa sebanyak dua rakaat. Bahkan boleh berulang-ulang dalam satu hari, tidak ada masalah. Kalau benda tu penting, kita nak buat kerja satu tu, sebelum tu kita harus boleh disunatkan kita sembahyang sunat istikharah. Pagi ada benda penting kita nak buat, petang ada penting, tengah malam ada benda penting kita nak buat, maka tidak salah sebelum kita lakukan itu kita buat sembahyang sunat, katakan. Mudah-mudahan macam Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk, katakan. Ada kadang-kadang nak dia ada solat sunat hajat, dia ada sunat hajat pula, nanti kita ada sunat hajat lain, katakan. Nanti lepas ni ada sebut berkaitan dengan sunat hajat. Ini dia panggil semayang minta petunjuk, dia panggil istikharah, dia panggil sunat istikharah. Dan petunjuk itu bukanlah semestinya mendapat mimpi. Jenuh jugalah nanti kalau kata pagi nak kena tidur sebelum tu. Tidak, dia ada yang Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk melalui mimpi, ada yang petunjuk yang Allah berikan kepada kita dengan cara Allah beri kita kelapangan, lapang dada, ataupun Allah berikan pada kita mudah untuk kita terima, maknanya hati kita tenang. Itu semua nama Allah, aspek-aspek yang ada dalam setelah kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tapi kalau benar kita katakan, contoh kita dah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita pilih A di antara dua, A dengan B, Allah dalam mimpinya, dalam petunjuknya kita pilih A, diminta kita memilih yang A, makanya tuan-tuan rahmati Allah, hendaklah kita wajib kita mengikut apa yang telah ditunjukkan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Sebab tu kalau kita pilih B, macam Allah, adakah berdosa atau tidak Ustaz kita pilih B? Jadi di situ nama Allah kita katakan wajib tadi yang kata sepatutnya lah. Kita bukanlah kata wajib maknanya lawannya berdosa, kita katakan sepatutnya dia kena pilih A lah, sebab dia minta petunjuk, dah diberi petunjuk, dan yang memberi petunjuk itu ialah bukannya orang biasa, bukanlah manusia, bukanlah malaikat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita petunjuk, dan kita mohon pada Allah, Allah beri. Maka lazimnya kita kena buatlah seperti mana yang ditunjukkan. Dan yang kat situlah tak kira lah, maknanya dia bila Allah dah pilihkan untuk dia, dah tunjukkan pilih A, yang pertama dia kena pilih dan dia kena redha. Bukan setakat terima saja, nyatakan dia kena redha lah. Sebab tengok dalam kita kata akhirnya ya Allah takdirkan aku dengan yang lebih baik dan jadikanlah aku redha dengannya. Mestilah kita terima dan redha. Adalah kebaikan di sebaliknya. Kenapa? Kadang-kadang petunjuk itu menyarankan supaya tidak memilih dua-dua. Saya pernah sekali ada kawan cerita, ada orang tanya dia lah, untuk dia ada dua orang kawan A dengan B, untuk dipilih lah salah satunya untuk dijadikan sebagai calon suami ke isteri, saya tak ingat. Tapi nama Allah disarankanlah supaya semayanglah istikharah, sunat istikharah. Lalu dia buat, kemudiannya dia bermimpi. Antara mimpi yang dilihat dalam mimpinya tadi ialah dia melihat tikus dengan
ular, mengatakan. Lalu kawan saya ni alhamdulillah mungkin Allah beri dia ilmu masya-Allah, katakan dia boleh tafsir mimpi, kelebihan dia. Lalu dia tafsirkan supaya dua-dua orang kawan tu jangan dipilih. Dua-dua tu jangan dipilih. Padahal tadi minta dengan Allah, Allah pilihkan salah satu. Rupanya dua-dua Allah tak izinkan. Soalan Nabi itulah katakan. Dalilnya ataupun buktinya tu nama Allah ialah dua-dua binatang yang dilihat tadi mewakili dua kawan ni tadi, iaitu tikus dengan ular. Maka kedua-dua binatang itu jenisnya adalah binatang yang fasik. Binatang yang fasik. Lalu kawan sahabat tadi kata berikan jawapan, jangan dipilih dua-dua, cari hak lain. Cari yang lain, katakan. Wallahu a'lam. Kadang maka sebab itulah kita kata bila kita dah minta petunjuk dengan Allah, lazimnya kita ikut dan kita redha. Walaupun pada hakikat, pada zahirnya kita lebih kepada kita macam tadi yang Abbas kata A dengan B, kita memang sukakan B tapi dapat petunjuk A. So kita macam mana pun kita cuba, kita kena redha dengan dengan pilihan ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tak tahu apa hikmah di sebalik. Dan pastinya bila Allah tunjukkan pada kita sesuatu, itu lebih baik. Itu lebih baik untuk diri kita. Wallahu a'lam. Walaupun keinginan kita pada B, tapi bila petunjuk itu datang untuk kita memilih A, maka apa-apa pun pilihan itu lebih baik kerana ianya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Itu solat sunat yang dipanggil solat sunat istikharah. Dan kemudiannya tuan-tuan mati Allah, solat sunat yang berikutnya ialah solat sunat tasbih. Sunat tasbih mati Allah Subhanahu wa taala khilaf di sisi ulama. Ada sebahagiannya kata warid, ada sebahagiannya kata tidak warid. Terpulang yang kata warid buatlah, yang kata tak warid tak payah buat. So tak payah bergaduh. Senang je katakan. Tak nak buat, tak payah. Yang nak buat, sila buat. Sebab benda itu khilaf di sisi ulama. So sunat ini, sunat tasbih nama Allah, kenapa dipanggil sunat tasbih? Dalamnya banyak tasbih. Dibaca banyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, katakan dibaca begitu. Dan solat sunat tasbih ini dilakukan ianya adalah 4 rakaat. 4 rakaat. Untuk sunat tasbih ni ia adalah 4 rakaat, dibaca padanya 300 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka dibaca selepas takbiratul ihram, sebelum membaca bacaan Fatihah tadi, mula-mula pada selepas takbiratul ihram itu dibaca 15 kali tasbih. Dia 2 rakaat yang pertama 150, 2 rakaat yang kedua ialah juga 150. Keseluruhannya ada 300. Setiap rakaat 75 kali. 75 kali. Wallahu a'lam. Iaitu ketika mana berdiri tadi selepas takbiratul ihram ataupun pada rakaat yang kedua, setiap rakaat ketika berdiri dibaca sebelum bacaan surah ataupun sebelum bacaan surah ataupun pada rakaat sebelum baca ada kata selepas doa iftitah, ada kata sebelum doa iftitah dibaca 15 kali. Ketika berdiri 15 kali. Rukuk 10 kali. Dalam rukuk sebelum 10 kali. Kemudian bangkit daripada rukuk 10 kali dan sujud 10 kali. Bangkit daripada sujud 10 kali dan sujud yang kedua 10 kali, maka berjumlah 75 kali dalam satu rakaat. 75 kali, betul tak? Menyatakan 15 rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara sujud 10, sujud yang kedua 10. Cukup.
Ha? Dan ada juga ada pandangan yang mengatakan lepas surah itu 10. Ada. Maknanya kalau lepas surah itu dibaca lagi 10, 15, 10 cukuplah 65. Ada yang kata 10 lagi itu dibaca selepas apa ni pada tasyahud, selepas maknanya sujud yang kedua sebelum berdiri tegak. Ada juga bacaannya begitu. Wallahu a'lam. Jadi kita maknanya kalau kita kata buat yang ni pun tak ada masalah, yang jenis tu pun tidak ada masalah katakan. Yang pentingnya kita kata buat satu rakaat itu sebanyak 75 kali. Okey. So kita kata 15. Kalau nak ikut yang dalam setengah kitab fiqh kata 15, sebelum sujud, sebelum rukuk 10, sebelum Fatihah 10, 15, selepas surah 10, itu sebelum rukuk. Kemudiannya tuan-tuan masa rukuk 10, i'tidal 10, kemudian sujud 10, duduk di antara sujud 10 dan sujud lagi kedua 10. Maka komplit 75 katakan. Ayat 75 wallahu a'lam mengatakan. Okey. Jadi dalilnya adalah apa ni, satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, Tirmizi, Ibn Hibban, dan juga riwayat daripada Abu Rafi' dan apa ni selain dia lah dia katakan Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu, wahai Abbas, itu wahai bapa saudaraku, tidaklah aku memberimu tidaklah aku menyambung rahim denganmu, tidaklah aku melakukan denganmu 10 perkara jika engkau melakukan demikian. Nescaya Allah akan mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tersalah dan yang disengaja, kecil ataupun besar, tersembunyi atau terang-terangan. Kerjakanlah salat 4 rakaat, bacalah pada setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila selesai dari bacaan pada rakaat pertama, dan bacalah keadaan berdiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 15 kali, kemudian rukuk dan bacalah 10 kali dalam keadaan rukuk, kemudian bangkit dari rukuk dan bacalah 10 kali, kemudian rukuk, bacalah 10 kali dan dalam keadaan rukuk, kemudian sujud dan bacalah 10 kali, kemudian bangkit daripada sujud dan bacalah 10 kali, kemudian sujud dan bacalah 10 kali, kemudian bangkit dari sujud maka bacalah 10 kali, maka yang demikian itu sebanyak 75 kali. So dalam riwayat hadis ni, makna bangkit daripada sujud yang kedua tu pun dibaca sebanyak 10 kali. So means maknanya apa ni 10 kali yang dibaca sebelum rukuk itu tak perlu. Dia ada dua riwayat nyatakan. Dua riwayat. Kemudian bangkit dan disujud dan bacalah 10 kali, maka yang demikian itu sebanyak 75 kali. Lakukanlah yang demikian pada setiap rakaat dalam 4 rakaat. Jika engkau mampu mengerjakan setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak, maka setiap Jumaat. Jika tidak, maka setiap bulan. Dan jika tidak, maka setiap tahun. Dan jika tidak, maka sekali seumur hidup. Dan di sana terdapat riwayat-riwayat lain lagi hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Itu sunat tasbih katakan. Dilakukan secara bersendirian ataupun boleh dilakukan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala sunat Al-Awwabin. Sunat Awwabin adalah sembahyang orang-orang yang bertaubat, dan ia dinamakan dengan salat sunat ghaflah atau lalai kerana kelalaian manusia daripadanya dengan sebab makan malam, tidur atau sebagainya, iaitu 20 rakaat antara maghrib dan isyak. Di antara maghrib dan isyak solat sunat awabin ni ada juga. Solat awabin tu di antara maghrib dengan isyak. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan yang lebih afdalnya 6 rakaat berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang salat 6 rakaat antara maghrib dan isyak, dituliskan baginya ibadah 12 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala.
Cuma riwayat ini tuan-tuan ada khilaf lah. Ada yang kata hadis sahih, ada yang kata dhaif. Saya pernah tanya Syekh muhaddis di Madinah, dia tidak menyarankan lah, soalnya dia tak menyarankan untuk melaksanakan sunat awabin, dia kerana riwayatnya tidaklah kita kata sahih. Wallahu a'lam. Benda tu ada khilaf lah, menyatakan. Al-Mawardi rahimahullah ta'ala berkata Nabi SAW mengerjakannya dan bersabda ianya adalah salat awabin, dan diambil dia diambil hari ini dari hadis Zaid bin Arqam terdahulu dalam sunat duha, bahawa sembahyang al-awabin berkongsi di antara ini dengan sunat duha. So sunat awabin, sunat duha pun dipanggil sunat awabin, ataupun salat sunat khas di antara maghrib dengan isyak. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya ialah 12 rakaat. Wallahu a'lam. Itu dipanggil sunat awabin juga. Itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sunat, antara sunat-sunat. Nanti kita sambung lagi solat-solat sunat yang lain tuan, ada lagi dalam 5 ke 6 lagi solat sunat. Wallahu a'lam bis-shawab gitu. Kalau dia nak tanya soalan, tak kisah. Dua-dua. Siang malam buat dua-dua. Solat sunat memang biasanya buat dua-dua. Malam solat lail matna. Malam tu confirm lah dua-dua. Semua siang, walaupun ada yang kata boleh buat 4, katakan, maka sebaik-baiknya buat dua-dua, katakan siang. Kalau siang tu nak buat direct 4 tidak ada masalah. Cuma kalau malam tu kita kata betternya malam tu memang sunnahnya buat dua-dua. Wallahu a'lam. Solat dia termasuk dalam solat yang boleh dilakukan pada waktu malam. Maka solat sunat pada waktu malam, Nabi dah jelaskan dalam hadis dia, salatul lail matna. Solat pada waktu malam itu dua sunat. Banding pada siang hari. Siang hari kita kata ada boleh dikerjakan tadi macam sunat qabliyah 4 rakaat, boleh dibuat direct ataupun boleh dibuat dengan 2 rakaat zuhur, 2 rakaat yang pertama dan 2 rakaat yang kedua. Maka kalau siang hari bolehlah solat sunat witir, solat sunat tasbih itu dibuat 4 rakaat secara direct kalau siang. Kalau malam afdalnya dua katakan. Wallahu a'lam. Satu salam lah kalau siang hari, katakan. Boleh buat 4. Kalau nak buat dua-dua pun tidak ada masalah pada siang hari, katakan. Okey, lain kalau ada. Imam. Tidak, bukan. Salat sunat taubat dia kita kata khas yang lain. Ada khas untuk berkaitan dengan sunat taubah. Taubah dia ada dalil khusus, iaitu sembahyang sunat taubah itu dilakukan 2 rakaat sebanyak. Awabin ialah maksudnya ialah salat sunat untuk orang-orang yang dipanggil awab, ataupun orang-orang yang istilahnya telah bertaubat. Orang yang kembali kepada, orang yang dah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunat taubat ni kita kata dia nak mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kita kata tidak samalah menyatakan. Tapi kalau awab dengan tawab katakan 2 maksud yang berbeza, menyatakan. Awab maknanya orang yang kembali. Tawab ialah solat taubah ialah orang yang sunat untuk bertaubat. Cuma awabin ini disebut tadi solat orang-orang yang bertaubat, katakan. Solat orang yang taubat tu kan asalnya maknanya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi istilahlah digunakan awabin, wallahu a'lam.
tak kita baca apa-apa doa dalam bahasa Arab, kita lepaskan dalam solat. Dalam solat bila? Waktu subuh, waktu solat. Kalau kita kata dalam solat, mana-mana solat sunat sekalipun, kita harus untuk kita berdoa ketika sujud. Tetapi boleh tidak membaca ayat Quran yang ada doa, ya, ketika sujud. Ketika sujud, pada hukum asalnya ayat Quran tidak boleh dibaca ketika sujud. Akan tetapi jika ianya dengan niat doa, maka dibolehkan. Contohnya ketika sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, harus dengan niat doa. Ataupun ketika doa kita baca dalam bahasa Arab, doa-doa yang kita tahu, yang kita hafal, ia hukumnya harus. Boleh dilakukan. Ataupun kita kata sama ada ketika sujud ataupun waktu-waktu yang dibolehkan kita berdoa, antaranya selepas tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, itu adalah tempat untuk kita berdoa, maka boleh kita berdoa ketika itu, wallahu a'lam. Ataupun ketika kita membaca ayat-ayat yang ada kita kata azab, ada nikmat, maka setiap kali berhenti dekat ayat-ayat azab, ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada azab ini. Harus untuk kita berdoa kat situ setiap. Sebab Nabi SAW bila dia semayang itu, dia tidak lalu ayat padanya ada ayat azab, dia akan mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu solat Nabi lama. Solat sunat Nabi itu lama, tengok. Sebab dia dia dengan doanya lagi, dengan bacaan lagi, kita katakan wallahu a'lam. Boleh kita katakan, tak ada masalah. Cuma jangan dia baca Quran ketika sujud sudah, ya tengok. Macam mana? Doa bahasa Melayu dalam hati pun tak ada masalah, katakan. Sebenarnya dalam fiqh Syafi'i, kalau misal kata dia langsung tak mahir bahasa Arab, dia tak hafal, dia tak boleh bahasa Arab, di sana adalah kelonggaran untuk dia berdoa hatta dalam bahasa Melayu pun, kita kata dalam salatnya. Tetapi kata sebaik-baiknya ialah dalam bahasa Arab, ya tengok. Kalau tak boleh dalam bahasa Melayu, tak boleh dalam bahasa Arab, cukup sekadar dalam hati dia. Tetapi kalau dia nak juga sebut dalam bahasa Melayu ketika doanya dalam sujud itu, macam Allah, masih ada khilaf lah di sisi ulama. Masih ada khilaf di sisi ulama sama ada boleh ataupun tidak. Sebab dia kata istilahnya dalam salat ni semua dalam bahasa Arab, maka tak boleh guna bahasa Melayu. Sebagian lagi kata kenapa pula tak boleh bahasa Melayu, katakan sebab dia bukannya kita bercakap sesuatu yang istilahnya kalau kata dia bukan bercakap dengan manusia, dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang itu bercakap dengan manusia. Cuma adalah perbahasan di sisi ulama. Sebab tu ada sebagai dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab dalam salat, kecuali jika dia khususnya dalam bab doa, kecuali dalam keadaan memang dia tak tahu langsung bahasa Arab. Itu ada ni lah. Tapi kalau kita dah hafal yang Arabnya, kita sebutlah yang Arabnya, dalam bahasa Arabnya itu lebih baik. Wallahu a'lam. Okey, lain. Saya nak ambil kesempatan sini sikit. Itu abang ada yang tanya berkaitan dengan bacaan Fatihah tu. Kalau kita semayang macam Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim, boleh ke Ustaz dia katakan berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim tidaklah jatuh hukumnya haram. Saya tak tahu, saya ada penceramah ke apa ke sebut ni, nyatakan dia berhenti kat siratal ladzina an'amta alaihim, dia kata haram berhenti kat situ.
Apa dia? Cakap tambah ayat Fatihah tu 8. Aduh, susahnya tu katanya. Berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim adalah kita kata bukan isunya menjadikan ayat tu jadi 8 ke jadi berapa ke, tidak ada masalah pun dalam hati Allah. Kata yang pentingnya berhenti itu, wakaf itu ayatnya sempurna katakan. Bukan makna kita berhenti itu menyebabkan ayat itu bilangannya bertambah. Tak. Ayat tu tak bertambah pun. Bilangan ayat tu tak bertambah. Tambah tak bilangan ayat ataupun tambah ke perkataan? Tidak. Dia berhenti macam Allah Subhanahu. Kita kata kalau kata siratal ladzina an'amta alaihim, ulama sebut tuan-tuan wakaf kat situ hasan. Hasan dah makna dia baik. Kenapa kita nak katakan berhenti kat situ jadi hukum haram ya kan? So kita apa-apa kita kena lihat, tengoklah banyak ulama sebut apa hukum wakaf kat situ, dan saya dah rujuk dalam pandangan ulama kat situ, dia kata hasan paling tidak. Walaupun afdalnya lah dia sambunglah ya katakan, tu tak nafikanlah suratul ladzi. Bahkan dalam kiraan 7 ayat Al-Quran yang kita kata perkataan apa ni, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia ada kiraan contohnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam riwayat yang mengatakan bismillah itu bukan daripada apa ni daripada Fatihah, kiraan 7-nya yang itu yang ke-6. Yang itu yang ke-6 dan ghairil maghdubi alaihim adalah yang ke-7 ya. So maknanya salah kata jetak sampai hukum haram dan sebagainya, sebab benda tu kita kata memang ada dibolehkan ya katakan. Lain kalau dia berhenti siratal ladzina an'amta, tak boleh lah katakan, salah lah, makna pun tak sempurna. Sebab tu dipanggil kita kata wakaf dalam Al-Quran kita banyak katakan ya, dia ada wakaf apa ni, wakaf tam, wakaf hasan, wakaf qabih, wakaf yang dilarang ada, dia ada qala, dia ada salah. Kita kata, dan ada dia punya wakaf tadi, kalau kita berhenti pada tempat yang tak sesuai, kaedahnya ialah mengambil ayat yang sebelumnya dulu kemudian baru sambung balik. Kalaulah dia berhenti tadi memang sengaja dia berhenti katakan kat situ tanpa sebab masalah nafas ke atau sebagainya katakan, maka jika ia mengubah makna, ia salah. Ia salah. Sebab efeknya bila dia kata haram berhenti kat situ, makna haram apa? Berdosa lah kan? Ya, katakan. Bila berdosa, maknanya menunjukkan bacaan Fatihahnya tak betul, tak betul? Ya tu. Menunjuk bacaan Fatihahnya tak betul. Ya, katakan. Bila bacaan Fatihahnya tak betul, apa akibatnya? Menyebabkan apa ni solatnya tidak sah. Ya, katakan. Ini bahaya katakan. Bahaya dalam apa ni keterangan macam Allah Subhanahu wa taala. So kalau dia berhenti kata, ulama sebut kata haram, kata pun apa ni kita kata qabih, antara tempat-tempat berhenti dalam ayat contohnya. Dia kata apa ni, dia berhentikan dekat ghairil maghdubi alaihim. Itu dia berhenti kat itu tak boleh katakan. Sebab ghairil maghdubi alaihim walaupun ada huruf waw kat situ maka sebaik-baiknya kalau dia nafas tak sampai kat situ, tidaklah dia terus kata, dia tengok keadaan orang tu lah katakan. Kalau kita kata nafas tak sampai tak apa, tapi dia tak boleh terus sama waladhdallin, dia kena ulang balik ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ya.
Dan bacaan siratal ladzina an'amta alaihim itu apa yang disebut oleh para ulama ialah hasan. Dalam apa ni, dalam fatwa yang ada dia kata di sini, saya bacakan macam dalam fatwa yang ada, kata wal waqfu 'ala as-sirati ats-tsani qabihun li'annahu mudhafun ila alladhina wal waqfu 'ala alladhina qabihun li'anna an'amta 'alaihim silatul ladhina was-silatul mawsul min manzilati harfin wahid wal waqfu 'ala an'amta qabihun li'anna 'alaihim silatu an'amt wal waqfu 'ala 'alaihim hasanun walisa bitam. Dia kata wakaf ke atas, kita berhenti kat as-sirat saja tu, kata kan, yang kedua sirat, yang kedua sirat, kita berhenti as-sirat, apa ni, yang sirat yang kedua, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, sirat kita berhenti sirat ni tu, yang itu berhenti kat itu qabih, ada keji, katakan. Kerana apa? Sebab sirat itu dia ada hubungan dengan siratal ladzina, alladzina, dia ada kaitan dua. Dia panggil silatul mausul, katakan, dengan dia ada hubungan dengan alladzina. Dan waqaf pada alladzina, siratal ladzina, contoh siratal ladzin pun juga qabih, kerana alladzina dia dengan an'amta dia ada kaitan. Dia tak boleh berhenti kat tengah-tengah, katakan. Siratal ladzina an'amta berhenti kat situ pun dia jadi qabih. Ada, dia jadi qabih kerana dia ada kaitan dengan alaihim tu, dia ada kaitan dengan an'amta. Dia ada kaitan dengan an'amta. So dia kata maka bila ada hubungan dengan apa ni, kita kata tadi siratal ladzina dipanggil silah dengan mausul dalam bahasa Arab, lalu dianggap sebagai satu sebab dia ada hubungan dua tu. An'amta alaihim dia pun juga dianggap sebagai ada hubungan. Maka kalau wakaf dekat alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, maka dipanggil hasan. Tetapi tidaklah lagi tidaklah sempurna betul, nyatakan, cuma boleh kat situ. Diletakkan perkataan ulama sebut, dia kata wal waqfu ala alaihim hasanun, waqaf atas kalimah alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ialah baik, tapi tak sempurna lagi lah, nyatakan, sebab ayat tu patutnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dianggap sebagai satu, cuma tak adalah kata ulama sebut sampai tahap haram apa ni wakaf kat situ, sampai macam kita kata yalah wallahu a'lam, tak. Itu yang apa yang disebut apa ni oleh ulama dalam waqaf wal ibtida. Waqaf wal ibtida. Itu yang saya boleh kongsikan lah, katakan. Jadi kita kata apa ni, yalah tidaklah kita kata mungkin apa ni ada kesilapfahaman di situ, macam Allah menyebabkan apa kenyataan-kenyataan yang telah disebutkan sebelum ini. Wallahu a'lam. Okey, lain ada? Ha. Iya, betul. Maknanya ada khilaf ulama, adakah bismillah itu sebahagian daripada Fatihah ataupun tidak. Mazhab Maliki dia tidak, atau mazhab Maliki dengan Hanafi dia tidak memasukkan bismillah itu dalam kiraan surah Al-Fatihah. Maka mereka mengatakan bahawa Fatihah memang ittifaq ulama mengatakan Fatihah 7 ayat. Itu tak boleh disangkal. Itu ijma' 7 ayat. Cuma kiraan surah Al-Fatihah itu bermula daripada bismillah ataupun alhamdulillah. Jadi ada isu di situ, khilaf di antara mazhab Maliki dan Hanafi satu grup, Syafi'i dengan Hambali satu grup.
Mazhab Maliki dengan Hanafi berpandangan bahawa bismillah bukan daripada Fatihah. Dan kiraan 7 ayat itu bermula daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kiraannya dari sudut kiraan ayat. Okey. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, mereka kiraan ayatnya surah Fatihah itu dikira daripada bismillah. Bismillah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketujuh, ila siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dikira satu ayat dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Cuma beza Syafi'i dengan Hambali ialah bacaan bismillah itu dikuatkan atau diperlahankan. Kalau kita pergi Mekah, kita tak dengar sangat dibaca bismillah tu, tapi wajib baca. Wajib baca. Imam Masjid Haram itu dia baca bismillah. Kadang-kadang kedengaran, kadang-kadang tidak bacaan bismillah tu. Sebab mazhab Hambali, Mekah mazhab Hambali, so mazhab Hambali bismillah itu dibaca dengan perlahan. Mazhab Syafi'i bismillah itu dibaca dengan kuat, katakan. Sunatnya dibaca dengan kuat. Mazhab Hambali sunatnya dibaca dengan perlahan. Wallahu a'lam. Itu perbezaan lah kita kata. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kata nak letakkan haram di situ nama Allah, berhenti kat siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah tidak tepat. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga menyebabkan orang keliru, dia katakan haram. Orang Melayu kita sebut haramnya dia risau, dia takut, dia katakan sebab Fatihah tu kan. Kalau yang lain tu gila-gila yang kalau kata doa-doa ke dalam salat, doa iftitah ke, sebab dia bukan rukun, tapi ini rukun, dia katakan rukun macam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini setakat itu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.